Satu benda je I tak faham Indonesia, kenapa dia orang punya duit ribu-ribu? Merisaukan. Ribu? How do you measure that? Ratusan ribu ringgit untuk mendapatkan wang kertas ini. Persoalannya, ada apa dengan wang kertas ini? Cuba korang tengok, tanda tangan pada duit ni kelihatan seperti ejaan Aisyah kan? Persoalannya, siapa Aisyah ni? Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya tetap berpikiran positif ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau bicarakan pasal duit. Money. Kalau di Malaysia kita ada 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 50 ringgit. Paling besar nominalnya 100 ringgit kan uang kertas itu. Tapi kalau di Indonesia itu lain ya. Kita itu ada puluh ribu, 10 ribu, 100 ribu, 50 ribu, ada 20 ribu, macam itu. Banyak nol-nol-nolnya lah dekat belakang itu. Kadang orang Malaysia juga datang ke Indonesia, pertama-tama itu bingung, agak terkejut juga kan. Misalnya makanan 25.000. Kita pikir, 25.000. Kalau Malaysia itu udah boleh beli kereta second hand satu kan. Tapi kalau di Indonesia 25.000 itu cuma beli makanan macam itu. Dan itu yang membuat membingungkannya pertama kali ya. Tapi kalau sudah lama mungkin kalau macam sehari orang Indonesia juga udah biasa kan. Oke, nah ini ada salah satu orang Malaysia, mungkin kakak ini first time ku dekat Indonesia, pergi ke sana dan jumpa uang Indonesia yang beribu-ribu katanya. Oke teman-teman, so jom kita tonton bagaimana reaksi dia. Satu benda je I tak faham Indonesia, kenapa dia orang punya duit ribu-ribu? And I macam 10 ribu berapa banyak kosong ni? Kau faham tak? Kau faham tak dia struggle macam mana? Merisaukan. Maksudnya 27 ribu. I 27 ribu. 27 ribu? How do you measure that? Katanya satu benda je dia tak faham dekat Indonesia ya. Pasal uangnya beribu-ribu katanya. Ya, memang macam itu ya teman-teman. Tapi ada juga katanya baru-baru ini mau dikecilkan nominasinya, macam 10.000 menjadi 10, 50.000 menjadi 50. Ada juga perbincangan macam tu, tapi tak tahu lagi ya. Tapi kadang memang membingungkan ya. Sehari juga karena sudah lama di Malaysia ini, itu hari balik juga agak macam mana gitu ya. Lupa-lupa ingat gitu. Tuh kalau beli air kita kan katanya berapa kak air? 6.000 katanya. 6.000. Terus hari ingat Malaysia kan 6.000 air je. Macam itulah. Tapi ya buat teman-teman Malaysia jangan confuse ya. Kalau dekat sana memang macam itulah cara pengiraan uangnya kita. Oke, nah ini cakap-cakap pasal uang pula kan. Sari terjumpa salah satu video ini. Ini cukup viral juga dan populer. Mungkin mana tahu kalian belum tonton. Jom kita tonton video yang satu ini, menarik juga ya. Di tajuknya seperti ini ya, misteri di sebalik RM1 Aisyah yang viral. Oke teman-teman, bagi kalian yang penasaran, so tonton video ini. Jom. Tahu tak korang, walaupun cuma duit RM1, wang kertas tanda tangan Aisyah ini sedang diburu oleh para pengumpul duit lama di Malaysia. Wang Aisyah. Tahu tak, ada yang sanggup menghabiskan puluhan, malah ratusan ribu ringgit untuk mendapatkan wang kertas ini. Persoalannya, ada apa dengan wang kertas ini? Oke, wang 1 ringgit ini diburu, padahal 1 ringgit je ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Gerobok Channel. Hari ini kami akan share dengan korang semua misteri di sebalik wang kertas 1 ringgit yang viral ini. Kalau korang nak tahu, keunikan wang kertas ini terletak pada tanda tangan yang terdapat pada wang kertas ini sendiri. Cuba korang tengok,
tanda tangan pada duit ni kelihatan seperti ejaan Aisyah kan? Persoalannya, siapa Aisyah ni? Maka keluarlah berbagai-bagai cerita. Ada yang kata Aisyah adalah seorang puteri bunian dari alam sebelah sana dan mereka mendakwa duit ini adalah duit dari alam bunian. Ada juga yang mendakwa ia ditandatangani oleh Permaisuri Aisyah, iaitu Raja Permaisuri Agong yang menaiki takhta pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Kebetulan pula duit ni muncul dalam edaran sekitar tahun 2000. Boleh jadi ya. Nampak macam logik lah juga kan? Tapi sejauh mana kebenaran fakta ni? Sebab tanda tangan pada duit kertas adalah tanda tangan Gabnor, bukan tanda tangan Raja Permaisuri Agong mahupun tanda tangan yang di Pertuan Agong. Kalau kita tengok senarai Gabnor Bank Negara Malaysia dari tahun 1959 hingga sekarang, hanya ada 2 orang Gabnor wanita, iaitu Tan Sri Zeti Aziz dan Tan Sri Nor Syamsiah. Tak ada pun Gabnor yang bernama Aisyah. Okey, jom kita tengok dengan lebih details. Gubernur pertama, Tan Sri William Howard Wilcock, berkhidmat bermula dari tahun 1959 hingga 1962. Kemudian diganti oleh Tun Ismail bin Muhammad Ali dari tahun 1962 hingga 1980. Kalau korang nak tahu, ini adalah Gubernur yang paling lama berkhidmat, iaitu selama lebih kurang 18 tahun. Kemudian, beliau diganti oleh Tan Sri Abdul Aziz Taha dari tahun 1980 hingga 1985. Selepas itu, beliau diganti oleh Tan Sri Jaafar bin Hussein dari tahun 1985 hingga 1994. Kemudian, Tan Sri Ahmad bin Muhammad Don mengambil alih jawatan Gubernur pada tahun 1994 hingga 1998. Setelah itu, beliau diganti oleh Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Bermula tahun 2000, barulah kita ada Gubernur Bank Negara Wanita yang pertama, iaitu Tan Sri Zeti Aziz yang berkhidmat hingga tahun 2016. Jadi dalam banyak-banyak gubernur ni tak ada pun yang bernama Aisyah, kan? Tak apa. Jom kita tengok tanda tangan yang pernah dicetak pada duit-duit kertas di Malaysia. Kita tengok siapa pemilik tanda tangan Aisyah ni. Okey. Kalau kita tengok dekat video ni, tanda tangan yang seakan-akan ejaan Aisyah ni adalah milik Gubernur yang berkhidmat pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Siapa guys? Ya, ia adalah milik Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman. Kebetulan pada tahun perkhidmatan beliau sebagai Gubernur, Raja Permaisuri Agong ketika itu adalah Tuanku Siti Aisyah. Permaisuri Jadi ya. tak hairanlah kalau orang kaitkan rupa tanda tangan tu dengan permaisuri kesayangan kita itu. Jadi dah terungkai ke segala misteri. Belum lagi guys, sebabnya kita nak tahu kenapa duit ni terlalu menjadi buruan para pengumpul duit lama. Kalau korang nak tahu, duit ni sebenarnya dikategorikan sebagai duit error. Error? Ya, duit ini dikategorikan sebagai duit yang tersalah cetak. Nak tahu sebab apa? Sebab duit ini masuk ke dalam edaran pada tahun 2000, iaitu selepas peralihan Gubernur Tan Sri Ali Abdul Hassan kepada Tan Sri Zeti. Kalau korang nak tahu juga, kesilapan dalam mencetak wang kertas ni memang biasa berlaku di kilang mencetak wang kertas. Terdapat pelbagai jenis kesilapan cetakan, antaranya kesilapan dalam mencetak nombor siri, kesilapan dalam penggunaan dakwat ataupun ink error, kesilapan dalam pemotongan ataupun cutting error dan pelbagai lagi. Jadi, di mana kesilapan duit RM1 Aisyah ni? Jawapannya, kesilapan berlaku pada cetakan tanda tangan duit tu. Disebabkan duit ni diperkenalkan pada zaman Tan Sri Zeti, sepatutnya tanda tangan Tan Sri Zeti lah yang ada pada duit tu kan? Tetapi, kenapa tanda tangan Tan Sri Ali Abdul Hassan yang tertera? Mari sini kami ceritakan, duit kertas RM1 macam desain yang korang tengok ni pertama sekali diperkenalkan pada tahun 2000, iaitu pada era Tan Sri Zeti. Sebelum tu, iaitu pada zaman Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman, duit RM1 berwarna biru muda tu tak diperkenalkan lagi.
Desain wang kertas yang wujud adalah macam yang korang tengok. Yang ini untuk siri ke-9 yang RM2 dikeluarkan pada tahun 1998 hingga tahun 1999. Kalau korang perasan, tanda tangan Gubernur terletak di bahagian tepi duit, manakala tiada duit kertas RM5 dikeluarkan. Pada tahun 1999 hingga 2000, Barulah. Bank Negara Malaysia keluarkan pula desain wang kertas yang baru, seperti yang korang tengok ni. Dan pada masa inilah, wang kertas RM5 diperkenalkan semula. Tetapi, duit kertas RM1 yang baru masih belum diperkenalkan. Wang kertas RM1 yang baru hanya diperkenalkan pada tahun yang sama, iaitu selepas Tan Sri Zeti menggantikan Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman. Dalam tempoh ini, kilang yang mencetak wang kertas yang sama telah mencetak RM1 desain yang baru ni. Tanpa disangka-sangka, kilang wang kertas tersebut telah tersalah cetak dengan mencetak tanda tangan Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman pada duit RM1, sedangkan Gubernur tukar, pada ya? waktu itu adalah Tan Sri Zeti. Duit kertas tersebut dikatakan telah dihantar ke Bank Negara Cawangan Pulau Pinang dan telah diedarkan kepada bank-bank di sana. Mujurlah, pada saat-saat akhir, Bank Negara Malaysia telah menyedari kesilapan ini dan mengeluarkan arahan untuk menarik balik wang kertas tersebut dari bank-bank yang menerima duit RM1 Sudah tersebut. tersebar. Malangnya, terdapat satu bank di Pulau Pinang yang dah pun mengedarkan duit tersebut kepada orang awam. Dikatakan sebanyak 50,000 keping duit tersebut telah diedarkan. Macam mana boleh tahu jumlahnya adalah 50,000 keping? Berdasarkan rekod pengumpul duit lama di Malaysia, nombor siri paling kecil yang dijumpai setakat ini adalah prefiks CR720 dan siri paling tinggi bermula dengan prefiks CR724. Jadi, bolehlah dianggap nombor siri paling rendah ialah CR720000 dan paling tinggi pula ialah CR7249999999. Kalau kita kira dari nombor paling rendah hingga ke nombor paling tinggi, bilangannya adalah 50,000. Gitu. Satu lagi fakta menarik guys, kalau duit ni dihantar ke syarikat yang memberikan grade pada mata wang, mereka akan meletakkan tanda label unissued di situ. Ia bermakna duit kertas ini adalah duit yang tidak sah sebenarnya. Jika duit ini sampai kepada pihak bank, mereka akan mengambil duit ini untuk dilupuskan dan akan menggantikan dengan yang lain. Jadi, ini membuatkan bilangan duit ini semakin hari semakin sedikit dalam edaran. Di tahun 2023 ni, sangat mustahil lah untuk korang jumpa duit ni dalam keadaan yang cantik macam dalam video ni. Kalau korang jumpa yang condition macam ni pun, sudah dikira bertuah kerana ianya tetap masih bernilai ribuan ringgit. Sebab itulah, duit ini menjadi buruan para kolektor. Kerana jumlahnya yang sangat sedikit dan boleh dikategorikan sebagai terhad. Korang ada simpan duit lama tak? Cuba korang komen duit apa yang korang simpan. InsyaAllah, kami akan cuba buat video yang lain pula. Kalau korang suka dengan info ni, jangan lupa tekan butang gitu subscribe ya. dan loceng. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Oke korang, nah itu tadi ya pasal duit misteri di sebalik RM1 Aisyah yang viral ya. Para pemburu-pemburu duit lama itu kan ada banyak kan. Mereka mencari itu dan dijual boleh dengan ribu-ribu ringgit ya. Wow. Nah, mana tahu korang nih ada simpan duit-duit lama terjumpa itu boleh dijual. Mungkin lah kan. Kalau Sari sekarang ini tak pernah lagi Sari jumpa uang RM2, tapi husband Sari ada simpal uang juga lah ya kan, uang-uang dulu-dulu yang RM2. Tapi sekarang sudah tak jumpa lagi kan. Tapi itu boleh berlaku lagi ke teman-teman, atau kena tukar ke bank negara untuk diganti semula dengan yang lain. Nah, kayak tadi itulah sudah terungkap lah misterinya, tapi sempat juga beredar di Pulau Pinang RM50,000 sudah dikeluarkan uang RM1 itu. Tapi kalau dijumpa katanya akan dilupuskan karena itu tidak sah. Macam itu.
Oke, korang bolehlah tengok-tengok uang korang kan, mana tahu ada terjumpa gitu. Boleh dijual ke atau kita pergi ke bank negara. Karena itu kan tak sah juga kan, betul tak? Oke teman-teman, itu tadi misteri di balik uang RM1 Aisyah yang viral katanya. Nah, seperti apa tanggapan korang? Boleh komen dekat bawah. Oke, sampai segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.